Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا قولنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayangnya diberi lagi peluang kesempatan kepada kita untuk menunaikan salat maghrib secara berjemaah, seterusnya duduk dalam satu majlis ilmu bagi menyambung kelas tajwid asas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan memberi manfaat kepada kita dalam sisa-sisa kehidupan kita, seterusnya memberi manfaat yang besar kepada kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, insyaallah. Kita terus kepada pengajian kita. Yang lepas kita telah selesai membicarakan tentang, kita masih lagi dalam bab makharijul huruf, tempat keluarnya sesuatu bunyi huruf hijaiyah ataupun kampung asal, tempat asal keluarnya bunyi huruf-huruf hijaiyah. Kita yang lepas selesai membahaskan tentang makhraj al-halq, yakni 3 pecahan daripada halqum kita, daripada kerongkong kita ada 3 pecahan. Yang pertama dipanggil pangkal kerongkong, aqsal halq, iaitu huruf hamzah dan ha. Kemudian kita telah selesai membahaskan pertengahan kerongkong kita yang dalam istilah tajwidnya dipanggil wastul halq, yakni huruf ain dan ha. Reset balik. Dan kemudian kita telah selesai membicarakan penghujung kerongkong, mana dah nak masuk di kawasan mulut, yang dipanggil dalam istilah tajwidnya adnal halq, yakni ada 2 huruf, iaitu huruf ghain dan kha. Jadi hari ini kita nak masuk pula dalam makharijul huruf yang ketiga daripada 5. Yang ketiga daripada 5 secara umum. Yang keberapa daripada 17? Faham tak? Yang umumnya dia ada 5 makhraj huruf.
Bila didetail lagi, pecah lagi daripada 5 tu jadi 17. Jadi makhraj al-lisan ni makhraj yang ketiga daripada 5 makhraj. Makhraj yang pertama al-jawf, rongga mulut kita. Yang kedua al-halq, yakni kerongkong. Yang ketiga al-lisan. Hari ni kita nak masuk yang ketiga al-lisan. Apa makna al-lisan? Lidah. Yang keempat as-syafatan ataupun as-syafatain, boleh baca kedua-dua. As-syafatan pun boleh, as-syafatain pun boleh. Cuma dia ada waktu-waktu dia, bila kita nak pakai as-syafatan, bila kita nak pakai as-syafatain. Itu dalam kaedah bahasa Arab. Bukan boleh suka-suka, tapi sekadar nak sebut biasa begitu boleh. Macam kita berdoa, Allahumma fil lana dzunubana waliwalidina waliwalidaina. Dia ada tempat-tempat tertentu kat mana kita boleh pakai waliwalidaina waliwalidina. Bukan suka-suka kita nak main sebut je, dia ada kaedah dia. Faham tak? Warhamhuma, warhamhum. Dia ada kaedah-kaedah dia tu. Itu nak kena belajar bahasa Arab, nak belajar nahwu. Itu makhraj yang keempat, as-syafatan, maknanya dua bibir. Yang kelima al-khayshum. Al-khayshum maknanya hidung kita. Itu 5. Jadi hari ini kita nak membicarakan makhraj yang ketiga daripada 5, al-lisan. Daripada 5 tu pula, kalau kita dihurai, dipecah-pecahkan lagi, dia ada 17. Sekarang ni kita yang ke berapa dah? 5 ke 4? Dia tulis dekat situ nak. Hari ni kita nak membahaskan huruf qaf. Huruf qaf. Makhraj yang keempat ke yang kelima? 5. Lepas apa kat buku tu dia tulis nombor 4? Al-haq ada 3. Betul dah tu. Sebelum tu 1 dah. Apa nama? Apa nama yang nombor 1 tu? Al-jawf. Faham tak? Rongga. Dan ni kenapa dia tulis nombor 4 ni? Lagi pening sikit. Dan kenapa dia tulis nombor 4? Sebab al-jawf tu dia tak kira nombor 1 lagi. Al-jawf belakang nanti dia kira. Kita bahas itu hari al-jawf dulu, kan? Dia tak sebut lagi. Tengok nombor 1 hamzah dulu dia sebut. Hamzah dengan ha, kan? Nombor 2 ain dengan ha. Yang ketiga ghain dengan kha. Yang keempat qaf. Al-jawf tak ada lagi. Kita bilang al-jawf nombor 1 itu hari. Mana kata dia jadi nombor 5? Mana? Kalau ayah pening lah. Gitu. Okey, baik. Seterusnya kita nak membicarakan tentang makhraj huruf qaf. Qaf bunyi dia begitu. Q-O-F, qaf. Q-O-F, qaf. Kalau ejaan kod bahasa Jawi Arab dia qaf, alif, fa. Qaf. Begitu bunyi dia. Faham tak? Kita sebut biasa qaf. Qaf. Nah, sebab kena tahu, sebab dalam Al-Quran dia ada satu surah qaf yang dimulai dengan huruf qaf. Kita kena sebut huruf qaf. Kalau kita tak pandai sebut, kita sebut qaf dengan huruf ha simple belakang. Qaf. Salah lah. Pandai dia nak qaf wal Qur'anil Majid. Ada satu surah dalam Quran. Nama surah qaf. Okey, baik. Di mana letaknya tempat ataupun makhraj huruf qaf ataupun kampung asal dia? Asal orang mana ni huruf qaf ni? Dia asal daripada di hujung, pada pangkal lidah kita. Pangkal lidah. Kita tengok gambar rajah pangkal lidah.
Baik. Ni lidah kita. Mana? Yang hujung sekali tu atas tu dia panggil jazrul lisan. Jazrul lisan ni maknanya bukan tapak lidah ataupun akar lidah, tempat yang mula-mula sekali lidah tu. Ada tempat kita sebut huruf apa baru ni? Dua huruf kha dengan ghain. Kha, ra, di situ kita ada rasa satu getaran di lidah dalam, rasa kha, ra. Di situ huruf nama tempat lidahnya dia panggil jazrul lisan ataupun tapak lidah. Jadi yang keduanya, titik poin yang kedua tu dia panggil aqsal lisan. Aqsal lisan maknanya pangkal lidah. Orang nak ambil tak ada dalam buku ni, tak ada gambar lidah ni, lukis lukis kat buku. Lukis. Yang kedua tu dia panggil aqsal lisan, pangkal lidah. Kat situ keluar huruf qaf tu. Dekat situ tempat keluar huruf qaf. Kalau gambar secara ni begini. Kalau nampak gambaran dalam mulutnya begini. Tu nampak? Yang ujung sekali tu, bawah tu dia panggil tapak lidah. Dekat dengan kerongkong kita tu, jazrul lisan. Situ tempat huruf kha dengan ra, ghain. Atas sikit tu tempat yang warna kuning tu, tu kawasan dia tu, bukan satu titik poin tu saja, tapi kawasan tu dia ada sempadan dia lah tu. Ada sempadan dia, daripada sempadan yang kuning tu sampai ke kuning yang sebelah biru tu, sampai ke kuning yang sebelah hijau tu, kat situ dia panggil aqsal lisan. Aqsal lisan, di situlah tempat keluarnya huruf. Ada dua huruf keluar kat situ. Yang pertama qaf, yang kedua kaf. Ada dua situ. Di sebelah saja. Cumanya kaf nanti. Kalau sempat ini kita bahas dua huruf sekali. Baik, qaf dulu. Qaf maknanya dia di belakang sikit. Dia di tempat yang lebih kurang tempat yang betul-betul ada titik merah tu. Di situ. Tempat qaf. Di situ tempat qaf. Jadi bawa pergi ke mana? Dia kata terhasil apabila pangkal lidah ditekan ke lelangit lembut berhampiran anak tekak. Dia kata, kalau dekat di sini. Dekat kita punya ni gambar rajah ni. Dia kata terhasil apabila pangkal lidah ditekan ke lelangit lembut berhampiran anak tekak. Lelangit kita ni, langit tahu tak lelangit? Lelangit bila kita masuk tangan tekan ke atas tu, itu lelangit. Lelangit kita ni dia ada lelangit keras, dia ada lelangit lembut. Pernah rasa tak? Pernah dah masuk tangan rasa cari mana lelangit keras, mana lelangit lembut? Tak yang buat lagi lah, buat kat rumah lagi. Buat kat rumah lagi. Sebab apa? Dia begini. Lelangit yang keras tu dia ada tulang. Lelangit yang lembut tu dia daging saja. Balik kejap lagi cubalah masukkan jari. Yang mula-mula yang dekat dengan gigi tu tolak keras ke lembut. Sampai ke dalam dia lepas sikit daripada pertengahan lidah kita tu akan rasa lembut kat situ. Macam tidak ada tulang. Macam satu daging lembut. Nanti boleh rasa. Jadi pangkal lidah ni ditekan pada lelangit yang lembut itu, maka keluarlah huruf qaf. Faham tak? Qa. Dia keluar begitu. Okey, baik. Baik. Kata Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, dia kata wal qaf aqsal lisan fawqu thummal kaf asfalu. Dia kata kemudian
Dan huruf qaf adalah pada pangkal lidah. Summal kafu asfalu, kemudian menyusul berhampiran dengannya di bawahnya ialah huruf kaf. Okey, baik, kita tengok sedikit dia punya visualis. Ada suara tak? Ni dia panggil aqsal lisan. Itu aqsal lisan. Daripada pangkal lidah itu ditempelkan ke lelangit yang dalam. Yang warna kuning tu lelangit keras. Yang warna kuning tu lelangit keras. Yang warna merah tu lelangit lembut. Nanti balik rasa lah. Nak rasa dalam pun boleh lagi. Habislah air keluar basuh tangan. Itu dia panggil aqsal lisan, tempat tu ditempelkan pada lelangit yang lembut. Lelangit lembut tu dia panggil al-hanakil lahmi. Dalam bahasa tajwidnya dipanggil al-hanakil lahmi. Haqq. Begitu kedudukan dia. Maksud qa maksud penyebutan dia. Tak betul ayah niuk je. Tu. Jadi bunyi dia keluar ikut situ. Qa, dalam keadaan hujung lidah kita tu berada di belakang gigi bawah. Nampak? Hujung lidah kita berada di belakang gigi bawah. Qa. Cuba. Qa. Dalam sikit punya. Qa. Qi. Qu. Begitu. Okey, baik. Kita tengok satu lagi gambaran. Kalau gambar dia begini lebih kurang. Tu. Nampak? Qa dalam bunyi. Qa. Nampak? Tu. Bunyi begini tunjuk tak boleh sebut, kita tak tahu. Nampak? Qa. Aq. Qi. Qu. Nampak di tempat tu. Dalam tu. Nampak? Okey. Baik. Di situlah tempat keluarnya huruf qaf. Gitu je dia punya huraian dia. Maknanya janji kita kena tahu tempat tu je. Mana dia tak susah makhraj ni, tak susah pun. Mana? Cumanya kalau sekali lalu bagi tahu tu tak nampak. Padahal dia kena detail begini benar. Dah baru nampak. Nanti balik lagi boleh rasa sekali. Baru kita boleh tak rasa lagi sebelum ni kan. Saya pun sebelum ni tak rasa kau. Ni rasa. Nangis kerah ni. Gamil dalam. Ada lembut dalam. Bila kita tengok, hebat ciptaan Allah. Padahal dia bawa ke situ. Hebat sungguh. Bukan saja-saja tu Allah buat tu. Okey, baik. Okey, cuba kita terus kepada dia punya praktikal latihan dulu untuk huruf qaf. Okey, yang mula-mula cuba qa. Bagi dia bunyi sikit. Daripada dalam tu. Qa. Qi. Qu. Begitu. Dah sikit bunyi. Tengok dah nak susung lagi.
Nah, boleh kau buat benda ni pun tadi keluar kabut ni. Okey. Kemudian aqa. Iqa. Uqa. Okey, baik. Yang lepas punya kita dah bahas, huruf qaf ni termasuk dalam salah satu daripada 7 huruf. Salah satu daripada 7 huruf yang hendak mestilah dibaca dengan tebal. Huruf apa nama? Ingatlah. Aku hidup 3 hari lepas. Isti'la. Huruf isti'la. Mana? Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Mana? Qaf tu ada. Maknanya qaf ni kita kena baca dengan tebal. Qa. Kalau macam gitu. Qa. Cuba. Qa. Tapi bila dia bagi bawah, dia sedikit tipis sikit. Jadi qi. Dia bukan qi. Dia bukan begitu, tapi qi. Dia bagi depan, dia tebal balik. Qu. Okey, baik. Adapun kalau dia berbaris, adapun kalau huruf qaf tu dia berbaris mati, maka dia tidak ada perbezaan bunyi qalqalahnya, sama ada huruf sebelumnya bagi atas ataupun bagi bawah ataupun bagi hadapan. Jadi huruf qaf ni satu benda yang kita nak tahu. Huruf qaf ni dia merupakan salah satu daripada 5 huruf yang dinamakan dengan huruf-huruf qalqalah. Qalqalah. Boleh kita akan masuk bab tu secara detail nanti. Siapa ada ayat ni? Tak apa. Qalqalah. Ada berapa huruf? 5 huruf. Huruf apa? Apa dia punya singkatan dia? Qatbun. Qatbun. Jadi. Ataupun kata lagi apa? Baju dah kotor. Baju dah kotor. Tu. Baju dah kotor. Baju dah kotor. Begitu. Senang nak ingat. Jadi apa makna qalqalah? Qalqalah ni maknanya huruf yang bila kita sebut dia perlu ada lantunan. Sebab tu kita sebut tadi aqa. Mana lantunan dia tu? Patutnya ak. Itu tidak ada qalqalah. Tapi bila ada qalqalah, aqa. Dia ada pantulan. Sama dengan iqa, uqa. Itu mana qalqalah. Tu sepintas lalu dulu, akan datang detail baru kita bahas berkenaan dengan qalqalah. Baju dah kotor. Anda dia orang reka lah. Okey, kemudian terus aqa. Iqi. Uqu. Begitu. Kemudian terus lagi okey, cuba. Al-Qari'ah. Kuat sikit, biar semangat sikit. Al-Qari'ah. Begini daripada dalam tu. Qari'ah. Al-Qari'ah. Okey.
Tak sempat nak susung lagi ha. Jadi berterabur gini ha. Mithqala dzarratin. Mithqa ni latihan je ni. Tin tu dibunyikan. Kalau bahasa baca tak boleh baca begitu. Ada kalau baca mithqala dzarrah kena berhenti begitu, ni untuk latihan saja. Mithqala dzarratin. Mithqala dzarratin. Begitu. Untuk bagi atas. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Tu. Mudah dapat mudah dapat. Ni satu lagi. Ni contoh bonus. Tarik sendiri ni. 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 Tok Bila ambil perhatian Tok Bila. Dah rubik pula. Qad qamatis salah. Ni namanya qa ni di dalam tu. Qad qamatis salah. Lagi sekali belakang. Qad qamatis salah. Tu bila kan ambil perhatian ni. Ada kan setengah-setengah tu dia main sebut je. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Tak boleh begitu. Mana iqamah ni dia ibadat. Mana dia bukan apa ni lagu. Bukan lagu yang kita boleh nak main-main nyanyi gitu je, tak boleh. Dia ibadat tu kena sebut tu. Salah sebut dengan huruf kaf. Qad qamatis salah, qad qamatis. Aduh, lembut tu bunyi dia. Dia kena bunyi betul. Qad qamatis salah. Cuba. Qad qamatis salah. Tu huruf dal tu salah satu daripada huruf qalqalah tadi yang dia kita kena pantulkan dia. Qad. Dia jangan baca qad qamatis salah, qad qamatis salah. Tak boleh baca gitu. Kena pantulkan dia. Qad qamatis salah, tu qad qamatis salah. Cuba. Yang ni bukan Tok Bila saja nak guna ni. Orang tak Bila pun nak kena belajar sebab kadang-kadang tak tentu. Tok Bila tak ada ke apa semua tiba-tiba kita kena, ataupun dekat RNR ke kita nak sembahyang berjemaah 2-3 orang kan. Tengok tepi kita bodoh 2 orang. Yang naik jadi imam memang ada lah kita. Pada ada orang lain dah nak tolong naik jadi imam. Paling belakang qamat. Kita pun qamat masa qamat tu nak pakai tu. Mana nak kena qamat betul tu. Kalau tak salah tak dapat pahala. Gitu. Okey, baik, seterusnya. Cuma satu lagi nak ambil perhatian juga kat sini. Kat sini ni kalau kita nak sambung, maka la tu dia baca dengan la je lah. Jangan lah. Faham tak? Solat tu. Dekat solat yang pertama tu baca solat je lah. Tak payah solah. Qad qamatis solah tu qad qamatis solah. Dia sebut solah dah. Maknanya dia dah bunyikan ta marbutah tu dengan huruf ha simpul. Tiba-tiba pergi hidupkan lagi tu qad qamatis solah. Tu salah lah. Kalau kita nak berhenti, kita berhenti tu. Qad qamatis solah dengan ha simpul. Mana? Tapi kalau kita nak sambung, qad qamatis solah la saja. Jangan sebut lah. Mana? Qad qamatis salatu qad qa. Terus la tu qad qa. Mana? Begitu cara dia. Ada tu orang yang berhenti mana? Ada juga. Qad qamatis salah tu qad qamatis salah. Mana pula tu yang satu lagi tu? Mana? Tu yang pertama tu kita dah berhenti dah. Maka tak dibunyikan lagi.
Gitu. Biar benda-benda basic begini dah, biar tak fail lah kita. Budak-budak umur 7 tahun 8 tahun tu kena sabar salahnya. Kita tua dah ni benda-benda basic-basic gitu ni, kena ambil perhatian sikit lah. Tambah-tambah pula dia ibadat, kita duduk depan pula, orang ramai belakang. Mana ingat orang belakang tak tahu ke apa. Bukan kata nak kena sedap sebut tu je nak sebutnya. Okey, dah selesai untuk baris atas. Qada 5 baris atas juga. Cuba kita cari yang baris bawah pula. Boleh baris bawah dia tipis sikit kan. Okey, baik. Cuba Ihdinas siratal mustaqim. Dia nak bunyi daripada dalam tadi tu. Qital mustaqim. Jangan tol mustaqim, takim dengan huruf K. Tak boleh. Tol mustaqim. Salah terus. Tak sah Fatihah baca begitu. Dengan huruf K. Yang naknya dengan huruf Q. Q-I-M. Mustaqim. Bukan K-I-M. Kim. Bukan Kim. Tapi Qim. Di dalam lagi bunyi dia. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Tak sikit bunyi tu. Macam syekh dah bunyi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada dua tu. Cuba. Baik, ada dua tu. Pertama ghasiqin, ghasiqin. Yang ra yang lepas kita dah bahas dah. Ghasiqin. Cuba. Ghasiqin. Idza waqab. Dia kena ada pantulan berhenti pada ba tu. Salah satu ba tu huruf qalqalah. Ilmal yaqin. Ingat ain yang lepas punya. Ilmal yaqin. Tapi jangan tebal sangat qaf dia nya sebab dia berbaris bawah. Jangan ilmal yaqin. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan begitu. Tal mustaqim, tapi tal mustaqim. Ilmal yaqin. Cuba lagi sekali. Ilmal yaqin. Begitu. Apa ni? Buka. Khairur raziqin. Khairur raziqin. Gitu. Mantap bunyinya. Okay. Azan dulu kejap. Sedap tu baca tu. Sedap lah baca tu.
La ilaha illallah. Salatul qawma salam. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Okey, terus. Bagi depan pula. Bagi atas dah, bagi bawah pun dah. Bagi depan pula. Qul a'udzu. Ingat yang lepasnya. Yang pertama tadi qu. Qu tu dia bunyi dalam sikit kan. Qul. Qul yang pertama qul. Okey, kemudian yang lepas semuanya kita dah membahaskan huruf hamzah. Huruf hamzah di mana? Pangkal. Daripada pangkal lidah qul. Kemudian turun kepada pangkal a. Qul a. Kemudian pergi kepada ain kat mana? Pertengahan pula pelangkong. Maknanya qul a'u. Qul a'u. Cuba qul a'u. Bukan qul a'u. Qul a'u. Mana? Baca qul a'udzu birabbin nas. Macam dia buat tahlil apa semua kan? Baca qul huwallahu apa semua. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu tak ada a'u gitu. Qul a'udzu sama juga masa kita baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba lagi sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Begitu. Jangan au gitu. Tapi qul begitu. Ada lagi satu ni khalaqa fasawwa. Yang lepas itu adalah kha tu kan. Khalaqa fasawwa. Okey, sekarang kita bahaskan qaf yang berbaris hati pula. Kat sini ada dua. Qul a'udzu birabbil falaq. Cuba. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu.
Macam nanti ada tahlil baca gitulah. Ada tahlil dia qul a'udzu bi falaq min syarri ma khalaq. Macam gitu. Dah dengan qalqalah tu kena bunyikan. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Kok bunyi gitu tu. Ya, qul a'udzu dah depan tu qul a'udzu huruf kaf pun tak tahu ke mana dengan huruf kaf je. Qul a'udzu bi falaq min syarri ma khalaq. Macam gitu. Ada macam betul-betul. Ni dah tadi sama je. Okey, ni yang mati lagi. La uqsimu. Nak ada bunyi uqsimu. La uqsimu. Dia ada bunyi qalqalah dia tu. Dia tahu ni la uqsimu biha. Tak boleh macam gitu. La uqsimu bihadzal balad. Tak boleh. Ataupun la uqsimu bi tempat qaf tu dah betul dah. Berhenti kat situ. La uqsimu biha. Salah begitu. Dia mesti kena ada qalqalah sebab dia ada sifat qalqalah. Qalqalah tu sifat dia. Yang kita duduk bicarakan tu lidah duduk situ-situ tu kampung asal dia. Mana? Lagi sekali la uqsimu. Apa nama qalqalah dia tu nanti akan datang. Kita bahas dalam bab qalqalah. Okey. Wa tawasau bil haqq. Cumanya beza dia dengan yang tadi. Yang tadi bunyi ni bi rabbil falaq. Dia terus memantul falaq. Dia terus pantul kan. Bezanya dengan yang bila kita berhenti yang dia ada sabdu begini pada huruf qalqalah, dia delay sikit bunyi dia. Wa tawasau bil haqq. Dia lambat sikit pantulan dia tu. Dia tidak macam tadi. Kalau dia tidak ada qalqalah, dia bunyi begini. Kalau dia tidak ada sabdu, dia akan bunyi begini. Wa tawasau bil haqq. Haqq. Itu kalau tidak ada sabdu. Kalau dia ada sabdu, dia delay sikit, lambat sikit pantulan dia tu. Wa tawasau bil haqq. Cuba. Begitu. Lagi sekali. Wa tawasau bil haqq. Laju dah. Slow sikit. Wa tawasau bil haqq. Begitu. Cuba kita hidupkan qaf yang berbaris bawah tu. Nak bagi bunyi qi yang lembut sikit. Wa tawasau bil haqqi. Haqqi. Dia lembut sikit, bukan haqqi, bukan begitu. Haqqi. Begitu. Kadang-kadang ada setengah orang dia sambungkan macam surah Wal Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kadang-kadang setengah orang dia sambungkan. Dia nak sambung tu betul-betul. Zalikal yaumul haqq. Zalikal yaumul haqq. Cuba hidupkan qaf yang berbaris hadapan. Zalikal yaumul haqq. Begitu. Okey. Selesai huruf qaf. Saya tak sempat nak masuk huruf kaf. Huruf kaf ni dia ada perbahasan dia yang agak ni sikit. Hanya dia lagi yang sini. Wa idza qila lahum
ni huruf yang dekat ni. Wa banaina fawqakum. Fawqakum. Kum tu depan sikit. Fawqakum. Q-O-K-U-M. Betul. Q-O-K-U-M. Qakum. Wa banaina fawqakum. Betul. Jangan kum. Lebih kum. Ingat tu. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Apa beza kum dengan kum? Beza U dengan U tu. Kalau U K-O-M kum. Kalau K-U-M kum. Yang naknya kum. Wa banaina fawqakum. Begitu. Cepat boleh. Mudah. Okey, terus kita tak masuklah huruf kaf ni, tak sempat sebab huruf kaf dia ada perbahasan dia panjang sikit dari segi kesalahan-kesalahan yang dilakukan tu banyak. Jadi kita tak masuk hari ni. Sebab tu kita habis kat ni, kita bagi penjagaan sikit. Huruf kaf akan datang insya-Allah. Okey, baik, di antara kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam pengucapan huruf qaf ialah antara salah satunya menyebutkan dengan huruf kaf. Kita bagi gambaran sikit. Huruf qaf dengan huruf kaf. Nampak tak di mana perbezaan di antara huruf qaf dengan huruf kaf? Perbezaan kedudukan lidah. Yang huruf qaf tadi tu, pangkal lidah kita bawakan ke mana? Ke langit yang lembut. Ke langit yang lembut. Qaf. Beza dengan kaf, dia depan sikit. Dia depan sikit, tapi masih lagi dalam daerah pangkal lidah. Masih lagi dalam daerah pangkal lidah. Kalau kita tengok gambar yang tadi, kalau kita tengok gambar yang gambar lidah tadi tu, ni. Dah nak toting lah. Dia nak toting lah. Toting yang ni ambil. Okey. Kalau katalah huruf qaf tu tempat titik merah tu kan? Huruf qaf tu, huruf kaf tu dia kat sini. Dia kat sini. Dan dibawa ke lelangit yang keras dah. Tadi ke lelangit yang lembut. Ni lelangit yang keras yang ada tulang. Cuba kebanyakannya huruf kaf kita orang Melayu ni memang tepat sebut lah. Kebanyakannya lah, sebab memang kita kamu memang betul tu, tepat huruf kaf dah tu. Kuda. Tak ada orang sebut kuda dengan huruf qaf. Tak ada orang sebut begitu. Kuku. Memang betul dah tu. Tak ada orang sebut kuku. Tak ada dengan huruf qaf begitu. Memang dah tepat dah. Jadi cuma dia banyak kesalahan berlaku dari segi sifat-sifat huruf dia yang banyak yang berlaku ni. Dari segi sifat huruf. Okey, baik, kita tengok. Kebanyakan yang melakukan kesilapan pada penyebutan huruf qaf ialah bila mana dia sebut dengan huruf kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kim. Faham tak? Jangan tadi tal mustaqim. Qim. Dia dalam sikit. Dia bukan ke depan. Kim huruf K, bukan K-I-M, Kim, tapi Q-I-M, Qim. Salah sebut yang tu automatik berubah makna Fatihah. Automatik berubah makna, maka tidak sah Fatihah kita. Tidak sah Fatihah, tidak sah solat. Itu antara kesalahan yang banyak yang berlaku disebut dengan huruf kaf. Qul a'udzu birabbin nas. Macam tahlil. Qul Q-U-L, kul. Yang naknya Q-U-L, qul. Beza. Cuba sebut kaf. Qul.
Dengan huruf qaf pula. Qul. Qul. Dia dalam sikit bunyi. Biar ada beza. Yang kedua, tidak mengqalqalahkan ketika sukun. Ketika dia huruf qaf berbaris mati, tidak dibaca dengan qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Baca begitu je. Qul a'udzu birabbil falaq. Salah baca begitu. Padahal dia mesti ada qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Begitu. Dia mesti ada qalqalah. Dan yang terakhirnya, di antara kesalahan ini biasanya berlaku kepada orang yang inilah baru-baru nak belajar tajwid. Faham tak? Bila dia terlalu tekan sangat huruf qaf, dia nak bagi bunyi huruf qaf, dia sampai dia terlajak masuk kampung orang lain. Faham tak? Terlajak masuk kampung huruf kha dengan huruf ghain. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nampak? Qadir. Qa terlalu dalam sangat. Yang naknya lepas sikit. Qa. Nampak? Kulli syai'in qadir. Qadir bukan kulli syai'in qadir. Nampak dalam sangat tu. Tepat huruf kha dengan huruf ghain. Dia dah bawa pergi kepada anak-anak tu, akar lidah, tapak lidah dia dah ke bawah dah. Dah pergi kepada huruf kha. Kulli syai'in qadir. Tak boleh. Qul ya qaumi tak boleh. Qaumi sikit aja. Qul ya qaumi Salamun qawlan min rabbir rahim. Cuba. Kena dengung lah sikit tu bagi. Kena dengung sikit tu. Bila tanwin bertemu dengan qaf, dia kena dengung sikit. Macam mana dengung dia? Tak boleh nak baca salamun qawlan. Tak boleh, dia kena lama sikit. Salamun qawlan min rabbir rahim. Cuba. Maknanya jangan sebut dengan terlalu dalam, terlalu keras sangat. Relax saja. Qa, qi, qu, qa, qi, qu. Dia bukan qa, qi, qu. Dia bukan begitu. Lebih lembut saja. Qa, qi, qu. Begitu. Dan satu lagi di antara kesalahan juga, bila mana qaf yang berbaris dengan huruf qaf yang berbaris bertemu dengan huruf waw yang mati. Itu banyak juga salah. Contohnya tadilah salamun qawlan. Tak ada contoh sini. Pun banyak ni, majoriti juga ni, boleh kata 70% orang awam. Yang pertama, apa pula belakang? Ada alif tak lam dia? Ingatlah. Lam ni ada alif tak?
Ada lagi? Salamun qawlan. Mana kesilapan yang selalu buat? Orang baca, sepatutnya kita kena baca salamun qawlan mir rabbir rahim. Cuba. Salamun qawlan min rabbir rahim. Dan kebanyakannya orang melakukan kesalahan dalam penyebutan huruf qaf, bila mana dia bertemu dengan waw mati, dia baca dengan qaw. Faham tak? Dia baca dengan qaw. Salamun qawlan mir rabb, ini baca qaw. Ada salah. Ataupun yang ini yang betulnya la yahdil la yahdil qaumadh zalimin. Cuba. La yahdil qaumadh zalimin. Okey. Yang banyak orang salah sebut, dia sebut la yahdil qaumadh zalimin. Apa yang salahnya? Apa yang bezanya? Bezanya Q O U dengan Q A U. Mana? Tu baca yang atas tu. Q O U bunyinya apa? Qau. Yang bawah tu kau. Banyak orang baca kau. Tadi pun bunyi ada baca tadi. Salamun qawlan, dia qawlan mir rabbir rahim. Yang naknya nak yang atas tu qaw. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Cuba. Yang bawah la yahdil qaumadh zalimin. Lagi sekali la yahdil qaumadh zalimin. Itu antara kena jaga-jagalah. Kalau kita sebut kau, dia salah lah. Salah. Cumanya kalau makhraj dia tu masih di tempat yang betul, kita sebut kau, dia tidak sampai berubah makna lah. Tapi kalau pergi dengan salamun qawlan dengan huruf kaf, belum dengan huruf K tu, bukan Q A U lagi, tapi K A U lah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salah lagu tu. Okey, itulah di antara kesalahan-kesalahan yang berlaku pada huruf qaf yang kita nak kena jaga-jagalah. Jadi sampai situ sudahlah dulu untuk malam ni. Kita akan jumpa pula untuk sesi kelas seterusnya pada membicarakan makhraj yang ke-6 huruf kaf. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi